Mana ni soalan? Okay, nampak tak screen teacher? Nampak teacher. Nampak teacher. Okay, very good. Teacher. Okay, awak dah breakfast belum? Dah. Dah. Siapa yang biasa tak makan breakfast, dia terus lunch? Belum. Tak elok teacher. Breakfast tu penting. Very good. Bagus. Breakfast penting untuk Irfan. Breakfast, lunch, dinner semua penting kan? Irfan? Semestinya teacher. Awak try tak timbang berat awak dah berapa sejak PKP? Alhamdulillah teacher. Saya Maintain. naik turun naik turun. Apa Setakat naik 1-2 kilo kita tak kira sangat teacher. 1-2 kilo. Tak apa, kita tunggu. Kita tunggu balik nanti. Kita tengok. Tengok, nanti takut dah tak kenal, sama dia tak kenal sebab kurus ataupun tak kenal sebab terlalu besar. Okay, takut baju sekolah kau dah tak muat je. Macam mana? Kau nak sekolah lama lagi ni sampai tahun depan ni. So tengok sikit berat awak tu, jaga elok-elok, kang obes kang, susah pula untuk cukup makan pun lain pula. Okay, alright. So, okay, kita tengok soalan ni. Ada soalan yang daripada soalan pasir macam ni, soalan modul intervensi Terengganu. Okay. Ada juga soalan yang sebab awak punya ni kan macam silibus awak ni baru kan. So macam soalan macam cell notation. Lepas tu soalan-soalan yang macam standard electric potential. So memang tak ada lagi tau. Tak ada lagi soalan tu. Jadi memang nak kena reka lah. Sebab teacher pun even tanda SPM pun benda tu tak familiar sebab awak first batch. Okay, tunggu sampai this year punya awak punya batch SPM tu baru teacher boleh nampak gambaran macam mana soalan tu keluar. Kita pun tak tahu sebenarnya apa yang penting, apa yang dia nak tanya. Alright, okay. So, dengar betul-betul. Okay, dengar. Siapa yang dia tak print pun tak apalah. Kau dengar je lah. Tolonglah dengar. Okay, macam mana awak nak jawab? Okay, macam mana awak nak jawab bila soalan macam ni? Okay. Alright. First kali, okay, jangan tengok apa? Jangan tengok soalan dulu. Okay. Tengok dulu pada dia punya gambar rajah. Okay. So, bila gambar rajah macam ni kan? Okay, nanti awak mesti confused. Ni sebenarnya sel apa? Okay, tapi kau nampak dekat sini ada porous spot. Okay, ni ada porous spot. Okay, lepas tu tiba dekat sini sebab benda yang awak belajar, okay, ni terus awak ingat dia adalah voltaic cell sebab dia ada voltmeter. Okay, so what you have to do is, okay, kita tengok dulu. Alright, so dekat sini, tengok dia punya electrode dulu. Okay, so sebenarnya dia adalah dua sel tau. Ini sel 1, ini sel 2. Okay, so kalau tengok dekat sini, electrode dia adalah carbon. Okay, Y dengan Z ni adalah carbon electrode. Okay, bila carbon electrode bermaksud, okay, dia adalah sel apa? Electrolytic cell ke voltaic cell? Electrolytic cell. Yes, okay, electrolytic cell. Okay, bila dia electrolytic cell, dia mesti kena ada apa? Bateri teacher. Bateri. Jadi sekarang ni mana bateri dia? Okay, nanti awak mesti tercari-cari mana bateri dia. So sebenarnya bateri dia ada di sini. Maksudnya voltaic cell, which is cell 1, dia kan menukarkan chemical energy kepada electrical energy. Bermaksud dia sebenarnya adalah bateri untuk cell 2. Macam tu. Okay, dia bateri untuk sel 2. Dia supplykan electrical energy untuk sel 2. Alright. Okay, so sekarang kalau ada bateri, okay, kalau macam sel yang biasa kan. Okay, kalau ada bateri, okay, teacher kata tengok apa dulu? Positif, negatif teacher. Yes, very good. Positive, negative of the Terminal. battery. Okay, so sekarang kita tengoklah antara zinc dengan copper. Kalau voltaic cell, siapa yang negatif terminal? Zinc teacher. Yes, very good. So electrode that is connected to the negative terminal of the battery. So kita panggil dia apa? Anode. Anode ke cathode? Anode teacher. Anode, okay. Alright. So copper positive. So electrode. So Y is electrode that is connected to the positive terminal of the battery. So Y is cathode. Okay. Faham tak? Any questions?
Faham? Tak faham tanya. Faham. Okay, faham? Boleh Terang nampak? balik, teacher terang balik boleh? Okay, so sekarang ni macam ni. Okay, sekarang ni, okay, ini adalah combination of dua sel. Okay, so awak macam nampak, awak terus ingat, oh ini adalah voltaic cell. Okay, memang dia voltaic cell, tapi sebenarnya bukan semua voltaic cell. So, voltaic cell adalah yang mana? Yang sel 1 sahaja. So, sebenarnya sel 1 ni, sel 1 kan voltaic cell. Voltaic cell kan dia menukarkan chemical energy kepada electrical energy. So maksudnya electrical energy yang terhasil daripada sel 1 ini akan menjadi bateri untuk sel 2. Mana kita tahu sel 2 ni electrolytic cell? Sebab dia guna carbon electrode, both of them. Okay, maksudnya dia guna inert electrode. Kalau macam voltaic cell, dia tak boleh guna inert electrode sebab dia nak menghasilkan energy. Faham? Faham tak yang itu? Part tu faham? Saya faham part tu, yang part negatif positif tu macam mana boleh tu? Part positif negatif. Okay, so sekarang ni kalau bila bateri biasa, maksudnya kalau electrolytic cell yang memang ada bateri tu kan. Kan yang ini, macam ni kan. So yang ini kan teacher kata apa-apa bila electrolytic cell awak kena tengok dulu dia punya terminal positif and negatif of the battery. Okay, so bila macam ni, kalau kita tengok ni positif, ini negatif. Okay, betul ke? Ke terbalik? Betul lah tu, sebab positif panjang positif. Panjang positif kan? Pendek ni negatif kan? Betul. Okay, so maksudnya ini adalah, ni apa? Kau salah lah. Tadi kau kata ni negatif ni anode. Kan? Ni yang pendek ni kalau electrode that is connected to the negative terminal of the battery, so kita panggil dia anode ke cathode? Hari Imran kata cathode je. Cathode. Cathode. Okay. Dan yang ini positif electrode. Okay, kalau kita tanya what is anode? Anode adalah electrode that is connected to the positive terminal of the battery. So ini adalah anode. Itu kalau electrolytic cell yang ada bateri biasa. So sekarang kita dah kata sel 1 tu itu adalah bateri. Bateri untuk sel 2. Alright. So sekarang ni bila bateri, okay, kita mesti nak kena tengok terminal positif negatif. So that's why lah dekat sini kalau voltaic cell, okay, ingat balik voltaic cell, okay, zinc dekat atas, copper dekat bawah. So yang atas akan jadi negatif terminal. Okay, yang bawah akan jadi positif terminal. Okay. Tapi kenapa awak cakap anode tadi? Sebenarnya ini zinc ni dia adalah anode juga. Ini yang copper ni dia adalah cathode. Itu dekat dalam sel dia. Sekarang kita nak cerita pasal dia jadi bateri dekat sel lagi satu. So ingat balik definition. Electrode that is connected to the negative terminal of the battery, kita panggil dia sebagai cathode. Okay. So yang ini anode. Macam tu lah. So nampak tak? Anode, cathode, anode. Okay. Faham? Tapi kalau electrolytic cell ni, kita tak label dekat electrode dia positif negatif. Tak. Ingat, voltaic cell je yang kita label negatif positif, anode, cathode pada pada electrode. Okay. Pada electrode. Okay. Kalau macam yang ni, ni kita label pada bateri. Okay, itu dulu yang awak tengok. So, itu dulu yang labelkan dekat gambar rajah. Kalau tidak, kau tak boleh buat. Kalau tidak, kau tak faham nanti. Okay, ada soalan setakat ni? Ada? Tak ada teacher. Tak ada? Alright, so this one is negative, this one is positive, and then this one is cathode. Okay, this one is anode. Okay. Alright, state the energy change that occur in cell 1. Cell 1, teacher dah sebut dah tadi apa? Chemical to electrical, teacher. Chemical energy. Tulis. To electrical energy. Okay. And cell 2 is electrical energy to chemical energy. Okay, apa function power spot?
Allow To movement of allow the ion. movement of ion. Okay, sebenarnya jawapan dia memang to allow the movement of ion, tapi sebab dalam buku teks awak sekarang dia bagi dua. To allow the movement of ion and complete the circuit. Okay, so kena jawab ah. Okay, to allow the movement of ion tu dah betul dah sebenarnya. Okay, ataupun tapi sebenarnya allow the movement of ion tu adalah reason utama lah. Okay, and complete the circuit. Melengkapkan litar. Okay, tengok based on cell 1. Cell 1. Siapakah negative terminal? Zinc. Zinc. Nampak? That is why teacher kata jangan pergi pada soalan. Pergi pada gambar rajah dulu dan tengok dulu apa yang awak boleh nampak. Okay, so zinc. Zinc berada di atas kalau standard electrode potential. Zinc atas, copper di bawah. Alright, so sekarang ni kalau zinc berada di atas, copper bawah, siapa yang akan teroksidize? Means siapa yang akan donate elektron? Mestilah orang yang Atas. atas. Okay, so zinc akan jadi Zinc. Ion. zinc ion apa? Zinc 2 plus. Zinc 2 plus 2E. 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 Right, so that is the half equation. Okay, that is half equation for the negative terminal. Okay, write the cell notation. Macam mana nak tulis cell notation, ingat lagi tak? Tengok buku teks awak. Siapa dulu? Zinc dulu Anode tu. ke cathode? Anode je. Anode. Anode. Okay, so macam mana awak nak tulis? Alamak. Okay, macam mana awak nak tulis? Tulis dulu dia jadi zinc. Lepas tu Garis. Masa garis. okay, tulis je zinc dalam bentuk solid. Okay, dia punya state. Okay, so produk dia Zn 2 plus. 2 plus. 2 plus. Okay, lepas tu dalam kurungan letakkan aqueous. Lagi dia punya kepekatan teacher kata kalau dia tak sebut assume 1.0 je mole per dm cube. Okay, lepas tu porous spot tu dipisahkan oleh apa? Ha? Ada 2 garis. Dua garis. Very good. Okay, and then copper 2 plus. Okay, ion tulis sama aqueous 1.0 mole per dm cube. Lepas tu satu garis Cu dalam kurungan S. Okay. So, state kena letak ke? Ya? State kena letak ke? Setakat ni letak dulu. Nanti teacher tanya kawan teacher yang gubal buku teks Marwan tu. Awak tahu tak Marwan tu Cikgu Iman Sam? Buku teks awak tu, buku teks form 5 tu kalau tengok kat situ ada nama Marwan bin Yaakob. Okay, itu adalah writer dia. Itu adalah Cikgu Kimia di MRSM Parit. Okay, nanti teacher tanya dia. Okay. So sebab teacher pun tak sure sebab tak ada rujukan lagi tau. Okay. So nanti teacher tanya. Okay. Alright, ada soalan? Tak ada. Okay, terus kita calculate the value of the resulting voltage in the cell given standard electrode potential value. Ali dah bagi siap-siap. Okay, so cell voltage. Apa dia punya formula? E naught cathode tolak dengan E naught anode. Okay. Alright, so E cathode berapa? 0 positif. 0.34. Okay, lepas tu tolak dengan anode punya value negatif 0.76. Alright, so the answer must have positive 1.10 volt. Okay, faham? Faham je. Okay, ada soalan sekejap lagi setakat ni? Tak ada teacher. Tak ada teacher.
Okay, kejap Okay, awak sempat buat sampai habis ke? Tak. Tempat je. Wow. Ifan sampai mana? Saya buat apa yang saya tahu ya, teacher. Tu kau tinggal lah. Yang tu saya tinggal lah, teacher. As usual lah. Saya tengok buku pun saya tak faham, teacher. Okay, alright, tak apa. So okay, at least you try, okay. Effort tu ada daripada kau tak buka langsung, kan, tak tengok pun, sedih lah, memang sedih lah. Okay, teacher adalah orang yang paling sedih. Walaupun bukan teacher yang buat ni Cikgu Dayuni yang buat ni. Okay, alright, teacher tengah menyiapkan kuis awak ni. Kuis awak nanti teacher nak bagi 20 soalan je kot. 20 soalan 1.2 sampai 1.6. Alright. Okay, state the name of the oxidized substance in the redox reaction that occurs. Siapa yang teroksidize? Zinc tu, teacher. Zinc. Okay, so zinc je lah. Sebut zinc. Kenapa? Sebab dia kata state the name. Kalau awak kata Zn means awak ada write the formula, so jawapan awak salah. Sebab tu kalau dalam soalan redox, make sure baca soalan betul-betul. Adakah dia nak ion ataupun dia nak ion ataupun dia nak nama, dia nak formula, so please. Okay, reaction occur at X. Reaction ada dua je. Kau jangan cakap benda lain, discharge ke, ionize ke, tak ada. Okay, kalau reaction mesti sama ada Oxidation atau reduction. ataupun reduction. So dekat X, tindak balas apa yang berlaku di X? Reduction. Yes, kenapa? Sebab dekat sini dah oxidation. Okay, so reduction. Okay, so proses reaction ada reduction. Okay, seterusnya based on cell 2, write the formula of ion. Write the formula of ion. Bermaksud dia nak formula. Okay, so kalau formula, mestilah awak kena tulis apa? Formula dia. So formula dia apa? Dalam solution. Ada apa dalam tu? H2O, teacher. Ada OH. Formula of ions. Formula ion adalah. Sekarang ni solution dia apa? Dalam cell 1, dalam cell 2, dia guna apa as solution? Copper to sulfate. Copper to sulfate. So sekarang dia nak ion yang berada dalam copper to sulfate. So macam mana? Copper to plus. Copper to lagi? Sulfate. SO4 to minus lagi? H plus. H plus lagi? OH minus. OH minus. Alright. Okay, which electrode is an anode and cathode? Okay, sebab tu teacher kata jangan tengok soalan. Bila kau dah buat macam teacher kata tadi, terus kau boleh tengok balik. Okay, mana tadi anode? Anode kita adalah Y. Y. Nampak? Faham kan? Okay, so anode kita Y. Cathode kita Z. Z. Macam tu. Okay, which ion selectively discharge at anode? Okay, so sekarang kita pergi dekat cell 2. Okay, so cell 2 dia tanya siapa yang akan chosen to be discharged dekat anode. So kita sekarang ni kita nak guna faktor yang mana untuk Inode value. ini? Apa? Inode value. Okay, kenapa? Sebab dia tak sebut pun pekat and then dia guna inert. Lepas tu dia tak guna electrode yang aktif. Alright. So sekarang dekat Y, dia tanya apa? Dekat Y kan? Betul, teacher. Dekat Y siapa yang attract? Siapa yang attracted to Y? Copper. Oi, anode tu. OH dengan SO4. OH minus. Okay, yang attracted to anode is an ion which is OH minus dengan SO4. SO4 2 minus. Teacher dah kata dah dia akan menang. Hydroxide ni selalunya akan menang dengan apa sahaja. Kecuali bila kita guna faktor type of electrode ataupun faktor concentration. Okay, so sekarang ni siapa yang akan chosen to be discharged?
OH minus. OH minus. OH minus. Okay. Faham? Teacher, anode untuk anion je? Anode Ya, anion. anode akan attract anion. Cathode akan attract cation. Dia akan attract both cation dan both anion. Maksudnya hydroxide dengan sulfate, both of them pergi dekat anode. Okay, dekat cathode, copper 2 plus dengan H plus dua-dua pergi. Okay, dua-dua pergi dekat cathode. Tapi dia akan pilih seorang je untuk di-dischargekan. Macam siapa yang layak lah, siapa yang lebih layak. Macam dua-dua nak pergi. Dua-dua pergi. Memang dia pergi. Okay, tapi yang hanya di-dischargekan adalah satu je. Faham? Okay. Alright. Okay, cell voltage. Seterusnya, apa ni? Explain your answer. Dia dah bagi dah. So, kita nak cakap apa? Dia dah bagi nilai kat situ. So, you nak cakap apa? Inert value. OH less You nak cakap apa? Sekarang kita guna factor apa? Inert value. Inert value. Kan? Okay, so you nak cakap macam mana? Inert value of The inert value of OH minus ion is is Alright. positive. Okay, very good. Inert value of hydroxide ion is sama ada you cakap less positive ataupun more negative. more more negative. negative kan? Less positive atau more negative samalah. Okay, then inert value of sulfate ion. Itu je jawapan dia. Okay, faham? Faham. Faham? Okey. Dengar yang lain tak faham tanya. Awak boleh tanya personal pun tak apa. Kalau rasa-rasa macam malu nak tanya PM je teacher ataupun awak boleh tengok balik recording, tengok 10 kali dengan suara teacher sampai muak pun tak apa. Janji kau faham. Okey? Yang penting kena faham. Susah kalau awak nak faham, kalau awak tak faham. Sebab topik ni sebenarnya dia panjang sangat dan you memerlukan pemahaman yang dia macam combination of two topics tau. So you kena fahamkan betul-betul lah. Susah kalau kau tak faham. Susah, memang susah. Okay, so bayangkanlah bila topik dia panjang, maksudnya percentage of dia punya soalan keluar dalam exam banyak. Okay, sekarang memang teacher bagi 1.2 1.6. So sebelum kita masuk next chapter temu chemistry which is more calculation, tolonglah fahamkan. Tolonglah teacher merayu dekat awak, tolonglah. Okay, fahamkan, go through balik mana tak faham, tanya balik. Teacher boleh je hari ni masuk je chapter lain tanpa menghiraukan untuk kau faham atau tidak. Tapi I choose to discuss this question with you sebab nak tengok you faham ke tak sebenarnya. Okay. Dengar cakap. Okay. Alright, next. Half equation for direction occur at cathode. Okay, jangan jawab. Okay. Teacher nak cari orang suruh jawab. Sebab apa? Sebab kau tak menyaut sangat kan? Baik, teacher cari dulu mangsa-mangsa yang boleh jawab. Okay. Half equation for direction that occur at cathode. Siapa yang tak ada kelas teacher ni? Bazli ada apa? Internet problem tadi. Arif Irfan mana pergi? Daniel. Farah ni dia punya internet pun problem. Natrah, Kaisah. Ni semua tak ni. Teacher dah cakap banyak kali dah. Kalau tak boleh datang, bagi tahu. Okay. I can tolerate with you. Okay. But at least respect me. Bukannya teacher kata wajib. Memanglah wajib sebenarnya kalau kau tak ada kerangan. Tapi kalau tak boleh datang, bagilah tahu sepatah. Baru boleh bahasakan budaya kita. Okay, takkan benda nak ajar. Awak dah form 5 lah form 1. Form 1 pun pandai message tau. Cakap macam tak boleh nak masuk. Tak apa lah, teacher faham lah if you ada internet connection problem, kena keluar, ada appointment. So tak apa. That's why lah teacher sediakan recording. Kalau tidak, tak ada susah payahnya teacher nak record, nak upload. Itu satu kerja pula which is tak semua pun nak buat benda tu. Okay, but I choose to do it sebab teacher tahu tak semua orang boleh fokus in live class sebenarnya. Tapi what to do? Kita orang cikgu memang kena buat live class ni. Maksudnya teacher boleh je bagi okay, hari ni buka surat ni, okay, buat latihan ni. Boleh je. Tapi awak fikir benda tu sikit. Awak dah form 5, awak dah boleh fikir. Okay, Arif Fahim.
Arif Fahim 1. Dia pergi tandas, teacher. Alah, kenapa time teacher panggil je mesti pergi toilet? Ha? Tak tahu lah, teacher. Tapi dia dah bagi tahu tadi saya, teacher. Pasal macam korang ni macam berpakat je. Okey, nanti kalau teacher panggil nama, bagi tahu yang teacher pergi toilet, aku pergi toilet macam tu kan? Tak, teacher. Dia memang bagi tahu, teacher. Kalau tak kau berdosa besar, kau merangkak kepada Masya minta ampun dengan teacher Arif Baik. Fahim ni kalau dia dah balik, siapa yang bersubahat sekarang ni? Suruh dia kalau dia balik ke toilet. Tak apa, teacher panggil lagi kejap lagi. Firman toilet juga. Firman pergi toilet juga. Ada siapa-siapa nak cakap bagi tahu Firman ada bagi tahu pergi toilet? Lokman? Ada je. Mana Firman? Man, tak tahu you. Kenapa tak tahu? Tu kan best friend kau. Best friend forever, since ever, forever. No matter what happen kan? Tu kan kau tak tahu dia pergi mana? Tak tahu. Ke dia ada jawab dekat chat? Okey, Amin Haziq dah bagi bukti. Firman! Firman tak ada okay, salam lah kat dia Lokman, apa? Half equation at cathode. Yeah. Lokman Al-Hakim, what is the half equation for the reaction occur at cathode? Untuk sel 2. Sel 2. Sel 2 which is ini. So dekat Z, what is the half equation? Half equation maksudnya, okay, sekarang ni cathode. Siapa yang attracted to cathode? Siapa yang attract? Lokman jawab. Lokman. Siapa yang attracted? Ada berapa ion yang attracted? Dalam ni ada copper to sulfate kan? Cu2 plus, SO4 2 minus, H plus, OH minus. Okay, so teacher kata siapa yang attracted to cathode? Hydrogen dengan copper. Okay, very good. Hydrogen ion dengan copper ion. Okay, so sekarang siapa yang akan chosen to be discharged? Copper. Okay, copper ion sebut. Copper ion. Okay, copper ion. So, sekarang copper ion akan chosen to be discharged. Okay, so what is the half equation? So, apa proses yang undergo kat situ? Oxidation ke reduction? Cathode. Reduction. Reduction. So, dia akan receive ke donate electron? Dia akan donate ke? Oi. Receive ke? Kan teacher dah cakap, ingat oxidation, D donate, reduction, R receive. Okay, so sekarang siapa yang akan receive electron? Copper. Copper apa? Copper ion. Okay, so what is the half equation? Cu2 plus. Okay, Cu2 plus. Plus 2E minus. Plus 2E minus. So what is the product? Cu. Okay, very good. Baik boleh jawab. Okay, cari kawan kau Firman tu. Mana dia hilang? Okay, so apa observation dia? Apa observation dekat dekat cathode tu, Mimi Nazira? Ya, cikgu. Apa observation dia? Apa yang kita nampak bila this is the product? Dekat mana? Dekat sini kan? Dekat sini. Apa observation dia? Kita nak sebut apa observation dia kalau ada copper? Observation electrode tu ke? Ya. Yang copper kan? Copper electrode become sticker? Okay, betul ke Ifa?
Ifa, Yes, teacher dengar tak? betul ke? Dengar, betul ke? Salah. Copper dia Ah. become thicker, teacher. Salah. Copper dia Kenapa become salah? thicker. Sebab sepatutnya copper dia become thicker. Mimi Thinner. Sorry, thinner. Okay, Ajmal, Ya saya. betul ke Ifa dengan Mimi tu cakap? Rasanya betul. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Mimi ke Ifa? Oh Ajmal, tak boleh buat pilihan ke? Mimi. Mimi cakap become thicker. Mimi? Ya? Kau cakap become thicker kan? Okay, Amsyah. Amsyah pergi toilet juga ke? Amsyah mic rosak, teacher. Rosak pula. Siapa pergi toilet tadi? Arif Fahim dah balik? Teacher, Amsyar dekat chat tu teacher. Ada ni dia kata. Ada ni. Okay. So Amsyah, what is your answer? Apa Amsyah punya jawapan untuk observation? Amsyah, what is your observation? Jawab dekat chat. Pergi mandi. Amsyah cepatlah. Chat pun lambat. Sekejap ego, dia nak type ego. Alright, so teacher dapat jawapan dia. Brown solid deposited, very good. Okay, so sebenarnya Ajmal nak bagi tahu dekat engkau, sebenarnya jawapan Mimi Nazira dan Ifa Salsabila adalah salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Istilah dia salah ke teacher? Apa Arif? Istilah dia. Sebab dia cakap thicker bukan deposited. Tak, sebab awak Bukan, tak boleh sebab dia guna cakap pasal thicker elektrod dia. thinner. Kenapa Bukan tak tu boleh kat- thicker? Itu kakak electroplating ke teacher? Tak apalah. Tu kalau elektroplating tu. Apa Syamil? Electroplating teacher kan? Yang Kalau elektrod tiket tu sebenarnya salah, teacher. Sebab dia kata pasal elektrod. Tu tak cakap pasal... Apa dia? Dan dia minta tak cakap pasal solution. Tak, sekarang ni awak tak boleh sebut become thicker thinner, tak ada kena-mena pun dengan electroplating Pan, tak kena-mena. Sebenarnya awak tak boleh sebut sebab elektrod dia tu. Elektrod dia guna apa? Elektrod apa ni? Carbon. Carbon. So bila carbon, awak tak boleh sebut become thicker, become thinner sebab yang terbentuk adalah copper. Maksudnya kalaulah dia guna elektrod copper, lepas tu copper juga yang terbentuk, bolehlah awak sebut become thicker ataupun become thinner. Faham? Faham cikgu. Okay. So bila kalau dia kata elektrod tu berbeza, you tak boleh sebut become thicker thinner. Salah observation tu. So Amsyah kata tadi brown solid is deposited. So that is the answer. Okay, very good Amsyah. Thank you very much. Okay, faham tak? Faham? Alright, sebenarnya soalan tu tak ada pun tapi teacher saja nak tanya dan memang tentu kau tak boleh jawab punya. Okay, after the experiment, okay, 30 minutes, state the colour change. Okay, so what is the colour change? Copper to sulfate colour apa? Blue. Colour biru kan? Kalau colour change, dia mesti sebut colour sebelum dengan selepas tau. So you nak cakap apa? What will happen? Paler boleh teacher. Paler boleh tapi you kena sebut blue colour of the tengok tu. Blue colour of the copper to sulfate solution become paler boleh. Ataupun dia boleh guna perkataan apa teacher kata? Colourless.
Colourless tak boleh sebab dia colourless tak boleh sebab dia kata become, maksudnya dia akan berkurang, dia bukan hilang terus. Okay, sebab dia kata 30 minutes je. Okay, kalau dah dia kata kau tinggal sampai 2-3 hari, macam tu. Okay, kalau lagi lama memang lagi hilang lah, lagi kurang lah. Tapi sekarang ni dia kata only 30 minutes, so become paler. Apa lagi satu term yang boleh guna? Dilute ke? Tak boleh. Dilute bukan. Colour. Tekan bahan apa dia, bahan satu, bahan dua. Tengoklah subjek. Tengok Telegram dulu. Cepatlah, what is the term? English kan, Cikgu Wani. Tengok. What is the term? Satu je. Ingat, kalau blue colour kita boleh guna term. Siapa boleh jawab? Halo. Tak ingat lah teacher. Tak ingat. Ada dalam buku ke teacher? Tak ada, tapi teacher rasa teacher pernah sebut. Okay, dia start from, the term start from I. Tak boleh? Dia berakhir dengan apa teacher? Berakhir dengan Y. Apa? What is the term? Berapa huruf teacher? Alah banyak. Masya teacher bagi tahu kau berapa huruf kau boleh jawab. 3, tengah-tengah dia ada 3, 4, 5, 6, 7. Apalah teacher cakap lah teacher. Tahu lah teacher. Cakap je lah, tak tahu kan kali. Alright, so you can use intensity. Memang kau tak dapat jawab sebagai kiamat pun kan. Intensity. Okay, so you can use the word intensity. Okay, so you boleh cakap apa? Intensity of the blue color of copper 2 sulfate solution decrease. Okay, maksudnya intensity. What is intensity in bahasa Melayu? Cakap orang putih. Apa? Intensity. Intensity. Dia intensity juga. Intensity is intensity teacher. Tak. Ya ke? Ketahanan ni teacher. Ketahanan? Takkan ketahanan color biru. Pekatan teacher. Kepekatan ke teacher? Kepekatan is concentration. Kau BM pun tak pas kan cerita dia? Keamatan. Yes, keamatan. Ya. Kau Google Translate kan? Intensity tu maksudnya keamatan kot teacher rasa. Keamatan maksudnya keamatan color biru tu semakin berkurang. Intensity. Okay, so intensity of the blue color decrease. Okay. Satu markah je kat sini kan. Tu lah, tu markah je. Okay, kalau dia tanya kenapa? Kenapa color biru tu dia punya, sekejap ada explain. Dia explain. And explain. Okay, why? Sebab apa color biru tu berkurang? Sekejap. Sebab copper ion tu dia tukar jadi copper solid. Sebab of the concentration of color biru disebabkan oleh ion apa? Copper ion. Copper ion. Okay, so kita cakap lah because the concentration of copper to ion decrease. Kenapa decrease? Attracted to cathode. Bukan attracted. Hydrogen pun attracted. Receive. Apa? Sebab dia receive electron. Yes, from sama copper. dia kata because copper to ion has been discharged at cathode, ataupun awak kata because copper to ion receive electron. Okay, receive electron at cathode. Sebab discharge tu maksudnya receive electron lah. Okay, dia discharge dengan cara receive electron. Kalau macam anion, dia discharge juga tapi dengan cara
Donate electron. Okay. Okay, so next, state the change in oxidation number of copper to sulfate solution. Copper to sulfate solution. Ya ke? Decrease. State the change. Change awak kena sebut berapa tu berapa. Maksudnya copper lah sebenarnya. State the oxidation number of copper. Copper in copper to sulfate solution. Daripada 2 plus to 0. Positive 2. Ini sebut positive 2. 0. Okay. Kena tau. Kena letak nombor ni. Kalau awak sebut 2 to 0, salah. Okay. Okay. Flow of electron. Daripada mana ke mana? Daripada anode teacher. Okay. So mula-mula mestilah dia bergerak daripada negatif ni kan. Ni kan zinc kan donate elektron. Okay. So elektron akan bergerak macam ni. So dia punya pergerakan macam ni. Okay. Elektron dia bergerak. Okay. And then ini adalah zinc negatif. Ini tadi positif kan. So copper receive elektron, betul? Sebab dia cathode. Dia adalah terminal terima. Right? So elektron akan bergerak from negative to positive. So ini negatif. Okay? So yang ini adalah positif. So ini negatif. So ini. Ya. Janganlah. Okay, macam ni lah. So daripada W to Z, Y to X. Okay. W to Z. So lukis dekat gambar rajah ni lah. Dengan Y to Z. Tu elektron elektron dengan ion benda yang berbeza. Ion bergerak ikut solution. Okay, elektron bergerak ikut external circuit. Okay. Alright, kita habiskan ni. Okay, habis satu soalan. Okay, ada soalan lagi tak? Ada berapa soalan lah? 2, 3. Banyak teacher. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je! Tak adalah banyak pun. Okay. Alright. Okay, kita bincang lagi satu je, boleh tak? Boleh teacher. Okay, lepas Boleh, tu teacher. nanti teacher bagi awak skema. Maksudnya skema tu untuk kau semak lah kalau kau buat. Maksudnya kau tak boleh buat semua. Nanti kalau ni buatlah. Okay, free. So ada skema. Siapa nak skema minta kat teacher nanti. Okay, alright. So tengok ni. Ini adalah dia nak determine the standard electrode potential of E0 zinc. Okay, so kalau tengok ini dekat 1.2. 1.2 kan. Dia kena nak tengok standard electrode potential kan dia tak boleh seorang-seorang, dia kena pair kan. So dia memang kena gunakan hidrogen. So awak kena ingat kenapa kita pilih hidrogen. Apa dia punya condition untuk tengok standard electrode potential. Baca balik benda tu teacher ada keluarkan dalam exam dalam awak punya quiz nanti. What is the condition? Contohnya ni platinum, pressure, concentration. Okay, so state the meaning of electrode potential. Kenapa? Apa dia? Anyone call me? Potential. Apa dia? Electrode potential. Kenapa? Potential? Potential difference produced when an equilibrium is established. Yes. Between metal M and aqueous solution containing metal M and plus ion in a half cell. Yes, very good. So itu adalah jawapan yang awak kena ingat. Okay, so standard electrode potential adalah potential difference produced when an equilibrium is established between M, okay, and the aqueous solution containing metal M and plus. Contohnya kalau metal zinc in the aqueous solution containing metal zinc 2 plus in a half cell. Okay.
Alright, what is the standard condition? Ini dah dia standard condition ni teacher tak nak sebut. Awak boleh tengok dekat buku teks, awak boleh check sendiri standard condition yang ada. Okay, ada 4 markah kat situ. Okay, maksudnya dia nak 4 lah. Okay, lepas tu B. Okay, ini 6 markah ni boleh jadi soalan AC ni. Selalu kalau structure tak banyak macam ni. Okay, does the reaction occur? Occur ke tak occur? Ni magnesium, ni silver nitrate solution. Boleh tak magnesium displacekan silver daripada silver nitrate solution? So adakah? Boleh, alright. So kalau you kata, so ni adalah proses displacement. So kalau you sebut displacement reaction occur, dah ada 1 markah. Okay, dah ada 1 markah dekat situ. So perlukan lagi 5 markah. Okay, so 5 markah lagi, you nak explain apa? First kali, explainkan pasal dia punya Inert value. yes, okay. So you nak cakap macam mana? Inert value of magnesium ion Okay, inert value of magnesium is more negative. sama ada sebut more negatif ataupun Positive. less positive than Inert value of Silver. okay, very good. Okay, lepas tu dia cakap apa? Tu 1 point. Tu 1 point. Okay, so siapa yang dia more negatif, dia adalah Greater tendency to electron. okay, you akan sebut pasal dia punya agent lah. Saya bermaksud point yang ketiga, you akan sebut dia adalah magnesium is magnesium atom, magnesium is a stronger reducing agent. Okay, stronger reducing agent compared to silver. Okay, tu point dia. Okay, lepas tu magnesium atom has greater tendency to release electron to form magnesium ion. Okay. So ataupun you sebut je magnesium undergoes oxidation reaction. Okay. Lepas tu cerita balik pasal silver pula. Ulang balik point yang sama. You nak cakap apa? Cerita balik pasal inert value of silver. You akan cakap inert value of silver is more positive than inert value of magnesium ion. Okay. Kenapa magnesium ion? Sebab kalau tengok yang dia bagi ni, kan? Ni kalau tengok dalam standard electron potential, sebenarnya magnesium ion berada di sebelah sana. Okay, tengok balik nanti. Alright. Okay. Lepas tu ulang balik je lah. Alamak, teacher tertutup Puan je lah. Aduh. Okay, mana tadi? Okay, so point dia, first cakap cerita pasal magnesium dulu. Okay, lepas tu cerita pasal apa? Pasal inert. Okay, lepas tu cerita pasal dia adalah stronger reducing agent. Lepas tu dia undergoes apa? Okay, lepas tu cerita pula pasal silver. Okay, silver inert value. Lepas tu dia stronger apa? And then dia akan undergoes apa? Okay, itu sahaja. Okay, alright. Okay, so untuk soalan nombor 1, nombor 2 dah bincang. Okay, so soalan nombor 3, 4, 5. Okay, boleh tak awak cuba buat dulu soalan 3, 4, 5. Okay, buat soalan 3, 4, 5. Kalau ada masa, kita cuba bincang dekat kelas yang tambahan. Ataupun kalau minggu depan dapat 2 masa, kita boleh discuss lagi. Okay, cuba dulu siapkan soalan nombor 3, 4 dan 5. Boleh tak? Boleh teacher, boleh. Okay, cuba buatlah, cuba. Okay, awak nak tengok buku pun dulu tak apa. Tengoklah. Okay, kalau boleh siapkan lagi banyak lagi bagus. Okay, tapi kalau boleh cuba sebab teacher dah tunjuk awak macam ni kan. Apa nak tengok dulu? Bila tengok label dulu ni, label ni dulu. Label ni tak payah label lah. Okay, label ni. Okay, kalau macam dia voltage cell. Okay, tengok label negatif positif.
Okay, label anode cathode dekat voltaic cell ni electrode. Kalau macam ni label yang ini positif negatif, ini baru anode cathode. Macam tu. Okay, so baru jawab soalan. Macam ni. Ni lebih kurang macam tadi. Tengok betul-betul. Ini ada 3 sel lagi. Sel A, sel B, sel C. Okay, so tengok betul-betul. Okay, macam ni. Ini kita dah tahu ini molten. Kalau molten electrolytic cell mesti ada bateri. So siapa bateri dia? Mana bateri dia? Mestilah bateri dia dekat sini. Maksudnya ini adalah sel B ni bateri untuk sini. Bateri juga untuk sini. Macam tu. Okay, so cuba. Okay, supaya awak boleh nampak. Kalau tidak, awak tak nampak macam mana nak buat. Okay, boleh tak? InsyaAllah boleh teacher. Alright, so yang wajib dulu untuk kau siapkan, cuba buat 3, 4, 5 tu cuba buat. Kau tak rasa ke kalau macam kau dah buat and then bila discuss, lagi kau faham compare dengan kau tak buat dan kau tak tengok pun. Okay, kena pandai-pandai curi masa lah. Okay, so rasanya tu je kot. Kita sambung next class. So untuk this weekend, teacher akan cuba siapkan quiz untuk awak. Okay, dan janganlah anggap quiz tu satu